Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, sebelum kelas kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah kawan-kawan, hari ini saya nak ajar tentang taharah. Boleh kawan-kawan ikut sebut dengan saya? Taharah. Apa itu taharah ya kawan-kawan? Taharah ialah membersihkan diri dari kotoran atau hadas. Taharah dari segi syarak pula ialah membersihkan diri daripada hadas. Taharah membolehkan seseorang itu mengerjakan ibadah seperti solat, tawaf, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kawan-kawan tahu tak cara kita nak membersihkan hadas ataupun cara kita bertaharah? Saya rasa saya nak tanya penyu lah, macam mana cara kita membersihkan hadas ya? Hai kawan-kawan, saya lah penyu. Okey, saya akan bagi tahu cara-cara taharah mengikut syarak. Yang pertama dengan cara mengambil wuduk. Contohnya jika kita terkentut, terbuang air, kita bolehlah bertaharah dengan mengambil wuduk. Yang kedua dengan cara beristinja, iaitu membersihkan najis yang berada di kubur atau dubur. Yang ketiga dengan cara bertayamum. Bertayamum ialah digunakan ketika kita ketiadaan air. Dan yang terakhir dengan cara mandi, iaitu mandi biasa dan mandi wajib. Nanti kita akan belajar ini di tahun akan datang. Agak-agak kawan-kawan, apa hukum taharah ni ya? Cuba kita tanya pada si zirafah pula. Hai kawan-kawan, hukum taharah atau bersuci ialah wajib. Ini bermakna kita mesti percaya dan melakukan perbuatan bersuci apabila kita berada di dalam keadaan kotor untuk membersihkan najis yang berada pada tubuh badan kita supaya diri kita bersih dan suci untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita dengarkan dalil nakli hukum taharah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan Dia menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Baiklah kawan-kawan, saya rasa si ikan nak terangkan bahagian-bahagian air. Mari kita dengarkan penerangan si ikan. Assalamualaikum. Saya akan terangkan bahagian-bahagian air. Kejap ya, saya betulkan suara sikit. Bahagian air ada 5. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci dan boleh menyucikan. Ini bermaksud air tersebut boleh menyucikan kita daripada hadas. Ada 7 air mutlak. Nanti kita belajar ya kawan-kawan.
Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal ni pula air yang telah digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti gambar di sebelah. Kawan-kawan nampak tak? Bila air yang telah digunakan itu dinamakan air mustakmal. Yang ketiga, air musyammas. Cuba kawan-kawan lihat gambar di sebelah. Air musyammas ialah air yang terdedah kepada cahaya matahari. Contohnya, jika ibu kita menakung air di dalam baldi di luar rumah dan air itu terkena cahaya matahari, itu dinamakan air musyammas. Yang keempat, air mutaghayyir. Air mutaghayyir ialah air yang telah berubah sifatnya. Contohnya daripada air mutlak tadi dibuat kepada air Milo. Dia menjadi air Milo. Air itu suci, tapi dia tidak boleh menyucikan. Boleh ke kawan-kawan berwuduk dengan air Milo? Tak boleh, sebab air Milo manis, nanti kena gigit semut pula. Yang kelima, air mutanajis. Air mutanajis ialah air yang terkena najis. Contohnya, jika di dalam bilik air ada baldi yang berisi air dan terjatuh tahi cicak di dalamnya, itu dinamakan air mutanajis kerana air itu telah terkena najis cicak. Kotor kan? Baiklah kawan-kawan, itu saja kisah kita pada minggu ini tentang taharah. Kami harap kawan-kawan dapat memahaminya. Jika tak faham, boleh tanya Ustazah Anis, okey? Bye-bye. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey semua, dah dengar kisah tentang taharah dari kawan-kawan tadi. Okey, sekarang kita buat latihan. Okey, tengok muka surat 32. Warnakan cara-cara taharah mengikut syarak. Okey, warnakan je empat-empat ni. Tak payah hantar hari ni. Satu Ahad pun boleh buat warna cantik. Okey, muka surat 33 pun buat. Okey. Muka surat 33, dia tanya apakah maksud taharah. Okey. Murid-murid boleh salin muka surat 30 ni. Pengertian taharah ialah membersihkan diri dari kotoran atau hadis. Okey, salin ini di sini. Boleh? Okey, nombor 2. Suaikan gambar di bawah. Tengok gambar. Ni dia buat apa tadi? Ambil wuduk, suaikan di wuduk. Yang kedua, dia sedang istinja. Suaikan pada istinja. Yang ketiga, dia sedang bertayamum. Suaikan pada tayamum. Dan keempat, sedang mandi. Suaikan kepada mandi. Okay, seterusnya, tengok muka surat 37. Okey. Ustazah bagi kita bincang jawapan. Ustazah bagi jawapan, nanti tulis terus, okey? Yang pertama, isi tempat kosong dengan nombor jawapan yang betul. Pertama, air apa adalah air yang terkena najis? Air apa adalah air yang terkena najis? Air apa tadi? Mustakmal ke, mutanajis ke, mutlak ke, musyammas ke, mutaghayyir? Air mutanajis. Nampak ada perkataan najis kan? Itulah air yang terkena najis. Yang kedua, air yang suci dan boleh menyucikan adalah air apa yang mula-mula tadi kita sebut? Air mutlak. Air mutlak tulis di sini. Yang ketiga, air apa boleh menyebabkan sakit kulit? Air apa? Air apa yang boleh menyebabkan sakit kulit? Air musyammas. Sebab tu kita tidak digalakkan bermandi dengan air yang terdedah dengan cahaya matahari. Air musyammas. Air sirap adalah contoh air mutaghayyir. Air yang telah berubah sikapnya. Air mutaghayyir
letak di sini. Yang kelima, contoh air apa ialah air yang telah digunakan untuk berwuduk. Contoh air mustakmal. Maksudnya air yang telah digunakan ialah air yang telah digunakan untuk berwuduk. Ni air mustakmal. Okay, selamat menjawab. Boleh hantar di Telegram selepas siap. Kalau tak ada Telegram boleh hantar di WhatsApp macam biasa. Hantar lambat pun tak apa. Tapi tulis kehadiran dulu ya untuk semakan ustazah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.